sambutan bertuah itu. Tapi sayang kaum Hawa ramai ni. Okey. Okay, saya harap ahli-ahli panel kita telah bersedia untuk pusingan yang kedua. Seperti pusingan yang pertama, 8 minit diberikan untuk setiap ahli panel memberikan pandangan masing-masing. Jadi pusingan kedua ini kita mulakan dengan yang research Ibu Ibrahim Misha selaku YDP Majlis Ketua Sekolah Malaysia Cawangan di Kuala Kelang untuk memulakan pusingan kedua. Baik. Cikgu boleh dengar Boleh. Okey. Jadi bila kita membicarakan semua soalan daripada awal tadi, jadi kita sebenarnya mencapai satu kebersamaan, kebersamaan untuk di antara ibu bapa, komuniti, sekolah dan sebagainya. Jadi apakah konsep kebersamaan itu sebenarnya yang diharapkan oleh Majlis Pengetua untuk mendepani cabaran baru ni, yang cabaran era VUCA, virus ini macam-macam. Jadi berkebetulan pula dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi apa konsep yang kita capai sebenarnya melalui diskusi yang kita buat? Dipersilakan Cikgu Hei kita. Okey, terima kasih Yang Mulia Tuan Moderator. Jadi berhubung dengan konsep kebersamaan ini dalam dunia VUCA kita panggil akibat daripada pandemik COVID-19. VUCA ni maknanya keadaan yang tidak menentu, seperti mana yang kita hadapi sekarang ni lah, dalam PDPR yang dilaksanakan di peringkat sekolah-sekolah lah. Jadi di sini saya nampak dari segi konsep yang kita nak sangat-sangatnya ialah dari segi kebersamaan ni ialah semua pihak, semua entiti tadi yang kita sebut tadi di pusing yang pertama tadi, sekolah dan guru mesti mengambil tanggungjawab sebagai guru. Itu satu kebersamaan yang kita nak. Yang kedua, kita nak pelajar mengambil tanggungjawab sebagai pelajar. Di situ. Kemudian ibu bapa juga kita nak mengambil tanggungjawab sebagai ibu bapa. Kemudian begitu juga dengan komuniti. Komuniti setempat kita khususnya mengambil tanggungjawab sebagai komuniti yang prihatin dengan situasi yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari inilah. Jadi dalam konteks sekolah, sekolah masuklah pentadbir ke guru ke, bagi saya kita kena create satu kaedah manual pengurusan PDPR yang berkesan. Itu yang penting. Sebab kementerian dia bagi frame pengurusan PDPR ni, dia bagi frame. Jadi di situ nak memastikan perjalanan PDPR ini bermakna ataupun tidak, itu adalah tanggungjawab sekolah, pentadbir dan guru-guru. Jadi bermakna di sini ialah kita mesti mempersembahkan PDPR yang berkualiti kepada pelajar-pelajar kita. Yang berkualiti. Jadi oleh sebab itulah dalam konteks MPSN kita dah bincang dengan pengetua-pengetua dalam daerah kita bahawa kita mesti memperkasakan PDPR ini untuk pelajar-pelajar kita, sebab kita tidak ada pilihan lain untuk menggantikan PDPC. Jadi mengambil tanggungjawab, memastikan guru-guru melaksanakan PDPR secara berkualiti. Sama ada dari segi persembahan untuk mengajar pelajar-pelajar secara online ataupun offline, mesti berkualiti dan boleh disampaikan kepada pelajar itu secara jelas. Secara jelas. Jadi begitu juga dengan kalau di sekolah saya ada buat satu modul modul open book test kita panggil untuk PDPR. Dari modul ini, modul OBT kita panggil modul OBT PDPR. Dalam modul ini saya minta guru-guru supaya menyediakan modul
biar ada kelainan lah berbanding dengan modul ataupun handout yang diedar semasa bersemuka, tak boleh sama. Sebab konsep modul yang kita kena bina untuk pelajar-pelajar ni, sebab pelajar berada di rumah, bukan di hadapan kita. Itu perkara yang cikgu kena ingat. Okay? Cikgu-cikgu kena ingatlah, saya bagi pesanan pada guru-guru saya. Jadi saya minta supaya guru menyediakan modul, soalan-soalan di dalam modul tersebut, setiap soalan di bawahnya diberi panduan kepada pelajar. Contohnya soalan satu, cikgu mesti bagi kata kunci di bawah tu, sila rujuk buku teks muka surat 80. Contoh ni, muka surat 80. Jadi apabila pelajar baca modul kita, jadi pelajar akan terangsang untuk melaksana ataupun menjawab soalan tersebut. Sebab kita dah bagi panduan. Nak dapat info ataupun jawapan daripada modul yang disediakan oleh guru tu, dia buka, contohnya subjek sains lah. Dia buka muka surat 80, dia baca sikit, sudah dapat jawapan. Maka dia boleh tanda di situ, ini jawapan dia. Jadi setiap soalan, saya minta guru-guru saya buat kata kunci. Sebab ini kita nak, tujuan kita ialah nak mempermudahkan pembelajaran pelajar. Dalam keadaan dia belajar secara buka. Okay? Kita nak mempermudahkan pembelajaran dia, kita mesti ada panduan untuk pelajar-pelajar supaya dia ni terarah, dipandu. Okay? Dan satu lagi kelebihan dia, bila kita guna macam ni, kata kunci macam ni, ini adalah merupakan salah satu kaedah pelajar menggunakan buku teks secara optimal di rumah. Okay? Kalau tidak, dia tak akan buka buku teks tu. Tidak semua pelajar lah, maksud saya ni, sebahagiannya dia tak buka buku teks. Jadi bila kita bagi panduan, kita bagi secara terarah, sila lihat page 105. Maka dia buka, dia dapat halu jawapan. Jadi ini yang mempermudahkan pembelajaran pelajar di rumah. Itu bagi saya. Okay. Kemudian guru-guru juga kita permudahkan dalam suasana sekolah ditutup ini. Guru mesti membuat rancangan mengajar harian. Itu mesti, itu tertakluk dan terkandung dalam perkeliling di kementerian kita. Okey, jadi cikgu sekarang ini membuat rancangan mengajar harian ini melalui ataupun secara e-talib inilah, ERPH kita panggil. Cikgu hanya buka dashboard sekolah. Kalau sekolah saya ada buat dashboard. Cikgu klik ERPH, kemudian cikgu tik Google Form yang disediakan. Kelas mana, berapa hari bulan, apa kandungan pengajaran yang nak disampaikan dan sebagainya, sehinggalah lengkap lah. Cikgu klik dan ada cikgu yang cikgu kena tulis sikit pun ada. Okay. Jadi kemudian cikgu terus upload ke dalam kita punya dashboard. Jadi cikgu tak boleh hadir ke sekolah sekarang ni untuk hantar RPH dan sebagainya. Jadi kita permudahkan kerja buat guru supaya dapat menggalakkan mereka lah untuk PDPR ini. Itu dari segi sekolah. Kita mengambil tanggungjawab dari segi konteks sekolah. Okay. Kemudian pelajar. Pelajar juga mesti mengambil tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Iaitu tanggungjawab mesti melibatkan diri di dalam PDPR setiap hari persekolahan, walaupun di rumah. Mesti menghadapi ataupun memasuki PDPR bersama guru-guru subjek. Dalam satu hari itu ada 5 subjek, ada 4 subjek. Jadi pelajar mesti melibatkan diri supaya tidak tertinggal dari segi kandungan sukatan pelajaran yang diajar oleh guru-guru. Okey, itu tanggungjawab pelajar. Kemudian melaksanakan ataupun menyelesaikan hak kerja rumah. Kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru melalui modul ataupun dengan menggunakan buku teks mesti dilaksanakan oleh pelajar, ambil tanggungjawab. Okay. Kemudian begitu juga ibu bapa. Mesti mengambil tanggungjawab sebagai ibu bapa. Tanggungjawab di sini maksudnya memberi keprihatinan untuk bertanya khabar ataupun sentuhan kepada anak-anak kita tentang tugasan
yang diberi oleh pihak sekolah. Okay, sama ada disiapkan ataupun tidak. Okay, sama ada awak memasuki PDPR hari ini ataupun tidak. Kadang-kadang kalau sekolah saya ni ada cikgu yang hubungi ibu bapa bahawa pukul 10 ataupun pukul 11 hingga 12 anak tuan tak masuk kelas PDPR saya. Jadi mungkin ibu bapa tahu, balik dia tanya anak dia. Jadi sekarang ni anak-anak pun tak boleh berada dalam zon selesa lah bagi saya. Okay, sebab ibu bapa pun kita bagi juga maklumat tentang kehadiran pelajar itu pada ibu bapa. Jadi ibu bapa boleh mainkan peranan juga. Ambil tanggungjawab untuk touching anak-anak mereka di rumah. Okey. Begitu juga dengan komuniti. Okey. Komuniti setempat khususnya macam wakil kita yang berhormat ada malam ni mewakili komuniti lah bagi saya. Juga mesti mengambil tanggungjawab. Okey. Sebagai komuniti, dan komuniti ni mungkinlah sama ada yang berhormat ke ataupun NGO ke setempat. Dia ada juga keprihatinan untuk membantu pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang di dalam kesukaran dari segi untuk menghadapi PDPR ni, kerana ada yang ibu bapa yang anak-anak dia berkongsi gadget. 3 beradik 1 gadget contoh. Ada pelajar yang rosak telefon. Okay? Kerana mungkin dah pakai 2-3 tahun telefon tu rosak. Jadi tak dapat mengikuti PDPR kita. Jadi saya nak mengambil peluang ucap terima kasih kepada yang berhormat Ustaz Abdul Latif kerana membantu 2 orang pelajar tingkatan 6 saya yang rosak telefon baru ni. Jadi 2 pelajar saya dapat bantuan daripada ahli parlimen kita lah yang berhormat Ustaz Latif. Terima kasih saya ucapkan di atas keprihatinan. Ustaz sebagai yang berhormat, sebagai mewakili komuniti Kuala Kerai kita ini telah menyelesaikan satu masalah yang dihadapi oleh pelajar kita. Okay? Jadi dengan sedikitnya juga seolah ustaz ni membantu sekolah jugalah untuk kita melicinkan proses PDPR yang kita laksanakan ni, supaya kita nak memastikan tidak ada pelajar yang tercicir daripada PDPR. Itu yang matlamat kita. Okay? Kita ada 1 minit lagi. 1 minit. Jadi itulah entiti-entiti yang saya kira konsep kebersamaan yang kita nak rapatkan pada malam ini. Okay? Jadi alhamdulillah kita ada belakang. Semua kita termasuklah Datuk Adnan pun saya percaya juga ada memberi sumbangan kepada sekolah-sekolah dan anak-anak pelajar. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada yang berhormat dan juga Datuk lah. Okey, sekian. Moderator dulu. Okay. Terima kasih Yang Besar Cikgu Ibrahim, YDP MPSM Kuala Kerai, yang mana dapat kita simpulkan bahawa yang difahamkan ialah maksud kebersamaan itu akan melibatkan semua pihak. Semua pihak akan terlibat dan berfungsi melaksanakan amanah maafkan saya, amanah masing-masing untuk kita menjayakan PDPR ataupun pendidikan anak-anak di rumah ni. Jadi terima kasih juga pada Cikgu Ibrahim yang berkongsi tentang modul yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanjaya Petra 2, sekolah harapan kita, sekolah cemerlang kita yang menduduki top 3 di Kelantan. Tahniah atas pencapaian Cikgu Ibrahim dan warga guru, warga SMK SUP 2 Kuala Kerai. Rumusan masa yang sama dengan 3-4 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi kita di penghujung siaran kita ni. Jadi kita nak rumuslah, kita nak rumus bahawa kebersamaan tadi, konsep kebersamaan boleh dijalinkan. Boleh dijalinkan ke arah kita nak satu matlamat, iaitu ialah kemenjadian murid seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Adnan tadi. Jadi pada malam ini kita sudah ada satu titik permulaan antara pengetua, guru besar, pemimpin masyarakat kita yang berhormat dan juga pemimpin NGO, Datuk Adnan daripada mewakili KPIBK Kelantan. Jadi inilah merupakan kita sudah bertemu dengan entiti-entiti yang perlu
dalam usaha murni kita untuk membantu pelajar-pelajar sekolah sebenarnya. Pelajar-pelajar sekolah yang terdiri daripada anak-anak kepada ibu bapa dalam kelompok masyarakat kita di Kuala Keras. Jadi bermakna sekarang ni kita sudah kembali ke pangkal jalan dia panggil. Untuk kita memulakan langkah menuju kepada satu matlamat, iaitu kemenjadian murid, kecemerlangan pelajar ataupun murid-murid kita dalam semua aspek, khususnya dalam PDPR. Jadi saya rasa sungguh bangga pada malam ini dapat bersama-sama. Jadi satu perkara lah yang saya nak kongsi juga di sini. Dalam semasa PDPR ni, sekolah saya telah membentuk satu platform melalui WhatsApp dan juga Telegram lah, di mana kita namakan platform ini sebagai Smart Community Petra 2. Sekolah-sekolah lain pun ada buat, mungkin dia jenama dia lain lah. Jadi dalam platform ini, ibu bapa kita buat grup dengan sekolah. Pelajar tak ada dalam grup tu. Setiap tingkatan. Tingkatan 1 kita ada satu grup. Tingkatan 1 semua kelas. Jadi ibu bapa kepada pelajar tingkatan 1 ada dalam grup tu. Sehinggalah tingkatan 6. Jadi saya melihat daripada platform ini kita dapat menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan juga ibu bapa sendiri. Melalui hubungan, melalui platform tersebut. Ada pelajar yang contohnya tak dapat menyertai PDPR selama 2 hari contohnya. Kerana line slow dan sebagainya. Dan juga masalah perkongsian gadget dan sebagainya kita jumpa dalam platform tersebut. Dan setakat ini alhamdulillah kita sudah dapat membuat penyelesaian yang sangat baik untuk anak-anak pelajar kita, termasuklah usaha guru-guru pun ada memberi sumbangan untuk membantu memastikan gadget internet di salah seorang pelajar kita di Kampung Peria yang ada masalah internet. Jadi kita buat kesepakatan bantuan PIBG sikit, kemudian cikgu ada bagi sedekah sikit, kemudian MPSM kita pun ada bagi sikit. Jadi kita usahakan pelajar tersebut, sebab kita lihat pelajar berkenaan pun daripada golongan B40 lah. Jadi kita bantu pelajar tersebut memasang gadget internet di rumah mereka, sehingga hari ini maknanya pelajar ini dapat mengikutilah PDPR kita. Begitu juga dengan sumbangan daripada NGO, ada sumbangan daripada yang berhormat yang saya cerita tadi. Semuanya itu adalah kita satu matlamat, iaitu untuk memastikan pelajar-pelajar kita seboleh mungkin tidak tercicir dengan PDPR, supaya pembelajaran mereka terus cemerlang untuk kita menuju kepada matlamat tadilah, kemenjadian murid. Jadi saya akhir sekali saya nak bagi pesanan lah kepada anak-anak pelajar. Mungkin ada yang dengar siaran kita ini. Saya nak pesan pada anak-anak pelajar, walaupun kita berada dalam keadaan kesukaran, pandemik COVID-19, sekolah ditutup, pelaksanaan PDPR melalui online, kita menghadapi cabaran, line slow dan sebagainya. Jadi pesanan saya ialah untuk anak-anak pelajar, yang penting kita sebagai pelajar ni, tugasan kita mesti diberi keutamaan. Saya nak pesannya ialah kita buat tanpa tapi dan lakukan tanpa nanti. InsyaAllah kita akan berjaya lah dalam pembelajaran kita. Okey, sekian. Sekian moderator. Terima kasih Yang Besar Cikgu Ibrahim kita yang memberikan rumusan yang bermakna dan pesanan kepada anak-anak kita. Khususnya